Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cikgu Syafiqah. Okey, Cikgu akan mengajar sains tahun 3. Jadi, pada hari ini kita masih lagi pada topik yang sama iaitu kemahiran saintifik, mengukur dan menggunakan nombor. Okey, semua dah bersedia? Jom kita belajar. Jom kita lihat alat-alat untuk mengukur masa. Okey, kat sini ada 3 gambar alat. Okey, yang pertama namanya ialah jam randik. Yang kedua namanya jam dinding dan yang ketiga jam tangan. Okey, cikgu yakin kamu semua dah pernah tengok dah jam dinding dan jam tangan. Tapi jam randik ni selalunya kita guna dekat makmal ataupun masa hari sukan kita guna jam randik ni. Nanti cikgu ajar kamu macam mana cara untuk menggunakan jam randik. Okey, jadi ingat, 3 alat ni adalah alat-alat untuk mengukur masa. Seterusnya, kita tengok alat-alat untuk mengukur jisim. Okey, dekat sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama itu kita panggil sebagai penimbang analog. Okey, yang ada jarum, yang ada nombor-nombor tu kita panggil dia analog. Sama juga jam. Jam ada jam analog dan jam digital. Okey, bagi penimbang yang depan tu, yang ada jarum-jarum tu kita panggil dia penimbang analog. Bagi gambar yang kedua dan yang ketiga tu kita panggil dia sebagai penimbang digital. Okey, tapi ingat ketiga-tiga ni semuanya penimbang tapi yang tu jenis analog dan yang lagi dua itu adalah jenis digital. Dan ketiga-tiga alat ini digunakan untuk mengukur jisim. Sekarang kita lihat alat untuk mengukur panjang. Kita ada 3 alat di situ. Yang pertama, semua dah tahu, semua dah kenal kan? Pembaris. Dan yang kedua dan juga yang ketiga itu kita panggil sebagai pita pengukur. Okey, pembaris ni kita guna untuk ukur panjang yang tak panjang sangat. Sebab pembaris selalunya dia 15 cm ataupun 30 cm sahaja. Awak nak ukur panjang buku awak, nak ukur panjang pensel awak, awak bolehlah guna pembaris. Tapi kalau untuk pita pengukur ni untuk ukur benda yang lebih panjang. Okey, kalau yang gambar yang kat tengah tu, gambar kedua, pita pengukur yang macam tu selalunya tukang jahit yang guna. Dia nak ukur baju, nak ukur kain. Dia guna pita pengukur yang macam tu. Kalau gambar yang ketiga itu, awak biasa tengok tak? Pita pengukur yang ketiga tu selalunya tukang rumah yang guna sebab dia lebih panjang. Okey, jadi senang nak guna. Takkanlah awak nak ukur rumah guna pembaris kan? Tak siap rumah awak nanti. Jadi, untuk ukur rumah kita guna pita pengukur. Okey. Sekarang, cikgu nak kamu fokus, kamu tengok kepada 3 alat pengukur ni. Okey, alat-alat untuk mengukur. Yang pertama, cikgu dah sebut tadi, cikgu dah kenalkan tadi, nama dia ialah jam randik. Okey, fungsi jam randik ini adalah untuk mengukur masa. Okey, unit piawai bagi masa ialah saat. Kalau dalam sains awak buat eksperimen apa-apa kat makmal, kita akan gunakan unit piawai bagi masa ialah saat. Okey. Untuk gambar yang kedua, kita ada gambar penimbang. Okey, penimbang ni fungsi dia untuk mengukur jisim. Awak nak ukur jisim apa-apa, awak akan guna penimbang ni. Unit yang kita guna ialah kilogram. Biasa kan pergi kedai, mak awak cakap nak kacang hijau 1 kilo. Tu 1 kilogram maksud dia, jisim dia. Okey. Gambar yang ketiga ialah pembaris. Okey, pembaris ni fungsi dia untuk mengukur panjang. Dan unit yang kita gunakan ialah sentimeter. Contoh awak ukur panjang pensel awak. Awak ukur, lepas tu
awak pun tengok baris, oh panjang dia 8. Kita tak boleh cakap panjang dia 8. Dekat belakang tu kena ada unit, iaitu sentimeter. Jadi bila awak ukur pensel, okey 8, maksudnya 8 sentimeter. Okey. Okey, kita lihat gambar yang cikgu sediakan ni. Okey, gambar ni situasi di padang sekolah. Cuba awak baca apa yang terjadi. Murid lelaki tu berkata, "Cikgu, macam mana nak ukur masa larian?" Okey, cikgu dia pun jawab, "Kita boleh ukur menggunakan jam randik digital." Okey, murid perempuan tu pun tanya, "Bagaimanakah caranya?" Okey. Sekarang cikgu nak ajar kamu bagaimana cara untuk menggunakan jam randik. Okey. Cara mengambil bacaan jam randik. Okey, cuba awak lihat gambar yang cikgu sediakan tu. Kita lihat dulu struktur jam randik ni macam mana. Okey. Jam randik ni kecil je, awak boleh pegang dekat tapak tangan awak ni. Pegang macam ni. Okey. Dia ada 2 butang di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Di sebelah kiri, kita gunakan, tengok yang langkah 1 tu. Okey, tekan butang ini untuk set semula bacaan kepada sifar. Okey, contoh dekat jam tu dia dah ada nombor 3 minit 2 saat contoh. Untuk kita set baru, kita kena mulakan daripada sifar. Jadi untuk jadikan bacaan dia tu sifar, awak kena tekan butang belah kiri sebelah atas tu. Tu langkah 1. Biar nombor tu jadi macam dalam gambar. Semua sifar ya. Okey, langkah yang kedua, tekan butang ini untuk mula mengambil bacaan. Butang mana? Butang sebelah kanan. Okey, kita pun bila orang, kawan kita, contoh kita nak kira masa diambil untuk kawan kita menamatkan larian. Okey, kawan awak mula je larian tu, awak tekan butang sebelah kanan tu. Okey, masa akan mula berjalan. Dia akan mula. Okey, langkah yang ketiga, tekan butang ini sekali lagi untuk memberhentikan kiraan masa supaya bacaan boleh diambil. Okey, untuk hentikan bacaan, kita tekan dekat butang yang sama yang kita mulakan tadi. Okey, contoh kawan awak start lari, awak tekan belah kanan. Lepas tu, dia pun dah sampai, awak pun tekan lagi sekali belah kanan. Masa tu akan berhenti. Jadi, awak boleh tengok dekat gambar tu, dah ada nilai dia kat situ. Okey. Yang sebelah depan tu, sifar 3 itu merupakan bacaan dalam unit minit. Manakala di sebelah belakang itu, 59 itu merupakan bacaan saat. Jadi macam mana kita nak baca? Okey, cikgu pun tanya, berapa masa dia ambil untuk kawan awak menamatkan larian? Macam mana cara nak baca dia? 3 minit 59 saat. Okey, jelas Sekarang kita belajar cara untuk mengukur panjang dengan betul. Cikgu rasa kamu semua dah pandai nak ukur panjang sebenarnya. Cuma tak tahu cara yang betul untuk ukur panjang. Okey, cuba lihat dekat gambar. Langkah 1. Hujung objek diletakkan pada senggat sifar. Okey, untuk awak ukur apa-apa benda sekalipun, awak kena mulakan daripada sifar. Awak tak boleh ukur daripada 1. Nanti susah awak nak kira. Awak kena mulakan daripada sifar. Jangan start dari 1 tau. Start dari sifar. Okey, yang kedua, kedudukan mata yang betul pada tanda tanda right tu. Tanda yang hijau. Okey, tengok kat situ, ada 3 mata. Okey. Yang dia pangkah merah tu, itu yang salah. Bila awak nak ambil bacaan, tak kiralah bacaan panjang ke ataupun bacaan apa sahaja, bacaan jisim tadi pun dalam menggunakan penimbang, mata awak kena selari dengan skala bacaan. Contoh kat situ, awak kena selari dengan objek yang awak ukur tu, awak pun tengok berapa nilai dia. Sebab kalau mata awak berada pada kedudukan yang salah, awak akan dapat nilai yang salah juga. Tak betul nilai awak.
Okey, jadi kalau tengok pada kedudukan mata dalam gambar tu, nilai sebenar panjang kayu tu ialah 9 sentimeter. Sekarang aktiviti. Untuk aktiviti ni, cikgu nak kamu semua siapkan latihan dalam buku aktiviti sains tahun 3 pada halaman 4 dan 5. Okey, siapkan yang tu sahaja.